أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ثم أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat. Mudah-mudahan insya-Allah kita sentiasa menjadi seorang hamba yang bertakwa dan bersyukur kepadanya. Dan mudah-mudahan insya-Allah kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beriman kepadanya. Juga sama-sama kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas ruang dan peluang yang Allah kurniakan. Allah izinkan pada kita pada malam ini untuk sama-sama kita sambung lagi kelas Fardhu Ain Mu'allaf Kefam kelolaan Lembaga Zakat Selangor, yang mana kita pada malam ini siri yang keempat untuk bulan Jun. InsyaAllah mudah-mudahan sebelum 20 hari bulan Jun nanti kita dah selesai dengan 8 sesi. Dan juga sama-sama juga kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala, Allah kurniakan kita kesihatan. Allah kurniakan kita kelapangan. Allah kurniakan kita kekuatan untuk bersama-sama kita teruskan kehidupan dalam suasana pandemik COVID-19 ini. Mudah-mudahan insya-Allah yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala bersabar, bertabah redha. Mudah-mudahan ada hikmah di sebalik musibah tersebut. Yang belum diuji, jangan sombong, jangan takabur. Bersyukurlah kerana belum diuji, kerana kadang kita terlupa bahawa walaupun kita tak rasa diuji, kita terlupa bahawa kita memang sentiasa diuji dalam hidup kita. InsyaAllah. Mudah-mudahan kita menjadi seorang Muslim dan juga manusia yang baik. Yang mana antara ujiannya Allah uji kepada kita, kita masih lagi ada ibu bapa. Ada yang Allah uji dengan kematian ibu bapa, ada juga Allah uji dengan masih lagi ibu bapa masih ada lagi. Cuma macam mana nak jaga mereka. Mereka uzur ke, mereka sihat ke, sebagainya, itu merupakan satu nikmat juga satu ujian kepada seorang anak. Kita boleh lihat ke segi nikmat, ibu bapa masih ada lagi. Nikmatnya adalah kepada kita, adalah mereka sentiasa hantarkan doa kesejahteraan. Wallahu a'lam lah kalau berlainan agama, wallahu a'lam lah. Tapi kalaulah ibu bapa Muslim, dia akan sentiasa hantar doa kesejahteraan kepada anak-anaknya. Bukan selama lepas solat je, tapi selama-lamanya, setiap detik sesaat, ya Allah lindungilah anakku ya Allah. Kalau mereka diuji, ya Allah, yang penting anak aku selamat ya Allah, aku tak apa sakit ya Allah. Sampai tahap tu ibu bapa. Okey. Kemudiannya yang kata apa yang ujian ibu bapa masih hidup ni macam itulah, nak jaga ibu bapa. Contohnya ada ibu bapa yang dah nyanyuk sebagainya, yang macam baby balik, kena ingatkan balik, kamu siapa, aku sekian-sekian, kamu siapa, aku sekian. Itu juga satu ujian dan juga sebenarnya nikmat. Nikmat kepada orang Muslim, nikmat dia nak jaga ibu bapa ni, nak cari pahala yang berlipat kali ganda sebab berbuat baik kepada ibu bapa, iaitu tajuk yang kita nak baca pada malam ini, iaitu berkenaan dengan kita mencontohi akhlak, kemuliaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pada tajuk yang kedua, iaitu berbakti kepada kedua ibu bapa. Tajuk pertama kita dah baca sebelum ini, iaitu berbuat baik kepada anak-anak yatim. Yang mana insya-Allah pada malam ini kita baca berkenaan dengan berbuat baik kepada ibu bapa dalam konteks sekalian ibu bapa bukan Islam. Okey. Jadi insya-Allah kita mohon rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala dalam kelas kita pada malam ini. Sama-sama kita buka kelas kita dengan Ummul Kitab, dan seterusnya selepas Fatihah nanti kita baca At-Tahiyyat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Mencontohi kemuliaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tajuk yang kedua, berbakti kepada kedua ibu bapa. Sejak masih dalam kandungan hingga menjadi dewasa, anak sentiasa menjadi tanggungjawab. Dalam buku ni dia tulis beban, tapi tak seronok juga sebenarnya beban tu. Okay. Kita sebut tanggungjawab ataupun amanah ibu bapa. Ibunya telah mengandungkannya selama 9 bulan tanpa henti-henti menanggung pelbagai penderitaan. Suami, ayah tanggung juga, tapi itu tak beranak-beranak lah. Mak sampai masa dia beranak jugalah. InsyaAllah anak yang soleh, sihat walafiat insyaAllah. Ayah sampai sudahlah. Okay. Bermula dari rasa pening, muntah-muntah, loya, sakit perut, tiada selera makan dan pelbagai kesakitan, kesusahan lagi yang datang silih berganti ketika mengandung. Ketika melahirkan pula, nyawa menjadi pertaruhan. Okay, kita pernah baca bagaimana bila orang perempuan ni dia bersalin, isteri kita ataupun ibu kita bersalinkan kita, melahirkan kita, dia sepertinya tulang tu dipatah-patahkan. Nak katanya itu seksa ataupun azab. Dan juga sebenarnya bersalin ini adalah merupakan saat hidup dan mati. Itu sahaja. Dan juga ada hadis rasanya saya ada hadis yang menyebutkan perempuan yang meninggal semasa bersalin juga dikategorikan sebagai syahid kecil. Dia bukan syahid besar tu berperang tu lah. Syahid kecil maknanya dia mati macam biasa, diuruskan secara biasa juga. Tapi istilah dia mati dalam keadaan mati syahid kecil. Okay. Untuk ibu yang meninggal semasa bersalin. Okay. Setelah bayi lahir, beban ataupun amanah bertambah berat. Di waktu tengah malam ketika manusia sedang tidur dengan menyenyaknya, si ibu terpaksa bangun kerana mendengar tangisan bayi yang ingin menyusu. Okay. Ini sebenarnya tanggungjawab suami jugalah, ayah jugalah untuk tolong bagi semangat kat isteri. Jangan pula dia sibuk tidur je kan. Okay. Yang ada pengalaman tu, itulah pengalamannya. Yang belum ada pengalaman tu, insya-Allah sampailah masanya. Yang ada pengalaman bayi kembar ke kan. Itulah. Kita tak ada bayi kembar, so kita tahu pengalamannya. Itulah pengalaman yang manis untuk anda, insya-Allah. Okay. Apatah lagi jika anak itu sakit, si ibu terpaksa mendukungnya sejak pagi hingga petang. Pendek kata, beban ibu dalam memelihara anak tidak terhingga beratnya. Dia dapat dihitung dan diukur dengan nilai material. Begitu juga beban ayah dalam mengurus kehidupan anaknya, samalah berat seperti si ibu. Seorang ayah menjadi ketua keluarga, bekerja, setiap hari mencari nafkah untuk mencari kehidupan seorang keluarganya, tidak peduli hari hujan ke, hari panas ke, selama hayat masih dikandung badan, kewajipan memberi nafkah kepada keluarga yang ditanggungnya tetap menjadi bebannya. Itu tanggungjawab suami ataupun ayah. Itu tak boleh lari. Okey. Maka beruntung, alhamdulillah, syukurlah dapat suami yang sebegitu. Kalau dapat suami sebaliknya, wallahu alam lah. Terima je lah. Itu redha je lah. Itulah jodohnya. Buat macam mana. Okay. Lebih berat lagi jika anak-anak memerlukan biaya pendidikan dan juga pelbagai yuran yang mesti dibayar. Semua itu hanyalah sedikit dari gambaran kesibukan yang menjadi amanah ataupun tanggungjawab ibu bapa. Pelbagai gambaran tersebut itu dibandingkan dengan kenyataan yang disebut bapa, maka tiada seorang pun yang menyangkal bahawa ibu bapa sememangnya berjasa terhadap kehidupan anak-anaknya. Okay.
Dalam Quran saya suka sebut dengan sebab benda ni saya masa dulu belajar dulu disebutkan. Dalam Al-Quran hanya ada satu ayat sahaja iaitu tugasan ibu bapa untuk memastikan anak-anaknya ataupun ahli keluarganya tidak jatuh ke lembah api neraka. Itu je. Manakala tanggungjawab anak kepada ibu bapanya ada beberapa kali yang Allah sebutkan tentang kewajipannya, terutamanya kewajipan kepada ibu. Katanya itu. Seorang anak tanggungjawabnya menjaga ibu bapa, manakala pasangan ibu bapa tanggungjawabnya untuk memastikan anak-anak tidak masuk neraka Allah. Itu saja. Cuma yang kita tengok mak ayah bekerja, cari duit dan sebagainya, bagi rumah selesa sebagainya, itu atas dasar tanggungjawab sahaja. Okay. Maka sewajarlah anak menghormati serta berbakti kepada kedua ibu bapanya. Okay. Ibnu Mas'ud, salah seorang sahabat baginda SAW pernah bertanya kepada baginda, apakah amal yang dicintai Allah? Rasul menjawab, mengerjakan solat pada waktunya. Dia bertanya, kemudian apa? Rasul menjawab, berbakti kepada kedua ibu bapanya. Ia bertanya lagi, kemudian apa? Baginda bersabda, berjihad pada jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berbakti kepada kedua bapa merupakan satu kewajipan terhadap anak-anak. Kewajipan ini tidak boleh diabaikan dengan alasan apa pun jua alasan. Bahkan sekiranya ibu bapa itu musyrik. Ini konteks untuk pelajar-pelajar mu'alaf saya. Bahkan sekiranya ibu bapa itu masih musyrik, kafir, anak tetap wajib mempergaulinya. Anak tetap wajib untuk menjaga kedua-duanya dengan baik dan lemah lembut. Kecuali jika ibu bapa itu mengajak supaya anaknya menjadi musyrik ataupun kembali kepada agama asal dan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Itu nak katanya, iaitu juga termasuk juga yang mengajak untuk melakukan maksiat ataupun dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa paling besar syirik, kemudian dosa-dosa lain ajak minum arak ke, makan khinzir ke dan sebagainya. Itu juga termasuk dalam perkara-perkara yang tak boleh ditaati oleh anak-anak. Dalam sebuah hadis dari Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu an, berhadis bahawa Ummu Sa'd, seorang yang kafir kerana terlalu bencinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada satu hari ia berkata kepada anaknya dah Muslim. Okey. Maknanya ibu kepada Sa'd bin Waqqas, masa bagi beliau masuk Islam, ibunya belum lagi Islam. Okey. Bukankah Allah menyuruh engkau berbuat baik kepada ibu bapamu? Demi Allah, aku tidak akan makan dan minum sehingga aku mati atau engkau kufur kepada Muhammad. Okay, demi Allah, ini merupakan ayat biasa digunakan untuk sumpahan. Wallahi, wabillahi, watallahi. Untuk digunakan bersumpah. Kalau kalian rezeki pergi Mesir ke sebagainya, orang Kristian sebut gitu ya. Wallahi, wallahi. Demi Tuhan, demi Tuhan. Maknanya ayat bersumpah. Bila bersumpah ni, maknanya dia itulah. Sama jugalah bila kita contohnya berlaku kecurian dan sebagainya. Kami, saya nak pelajar-pelajar saya bersumpah tak mencuri duit ni. Maka yang takut tu mengakulah, saya macam tu. Dan bila bersumpah ini, dalam Islam, hukum melanggar sumpah ada kifarah dia. Ada kafarah dia kena buat. Kena merdekakan Allah Alam. Ada kafarah dia. Ada denda dia. Tu, sumpah. Sebab tu jangan kita bermain dengan sumpah. Takut sumpah, makan diri. Nanya saja-saja. Aku sumpah, kalau aku sekian-sekian, aku akan usahakan. Tiba-tiba jadi betul-betul, tak nak buat. Dia samalah dengan nazar ni. Nazar pun sama jugalah. Okay. Aku bersumpah, contohnya. Aku bersumpah, kalau kelas mu'alaf ni dah boleh kembali kepada kelas fizikal, aku sumpah akan pergi belanja kawan-kawan aku kelas mu'alaf ini kat kedai campur-campur, restoran campur-campur satu malam, contohnya. Tiba-tiba lembaga zakat kata kita benarkan kelas fizikal, maka bolehlah kita tuntut sumpah tersebut. Itulah nak katanya sumpah. Itu maknanya demi Allah ini bukan nak kata bahawa ibu kepada Sa'd bin Waqqas ini seorang Muslim, bukan. Dia adalah salah satu bentuk sumpahan, bersumpah. Okey.
Maka turunlah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala dan kami wajibkan manusia berbakti berbuat kebaikan kepada kedua ibu bapanya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Hanya kepadaku lah tempat kembalimu, lalu aku kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Surah Al-Ankabut ayat 8. Wawasainal insana biwalidayhi husna. Husna, buat baik. Bila sebut buat baik ni, semua konteks buat baik. Bawa pergi berjalan, bawa pergi jumpa doktor, hantar makanan dan sebagainya. Buat baik. Wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma. Itulah nak kata kalau dia mengajak untuk buat maksiat ataupun mensyirikkan Allah yang kamu tak ada pengetahuan itu, maka jangan taat. Ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Okey, itu jawapan kepada sumpahan ibu kepada Sa'ad bin Waqqas. Okey. Kemudiannya dikuatkan lagi dalam surah Luqman. Sama juga ayatnya lebih kurang seperti itu. Sama juga maksudnya adalah nak katanya bahawa tanggungjawab anak mentaati kedua ibu bapanya, terutamanya ibunya yang mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Kemudiannya menyusunya untuk 2 tahun. Itu nak katanya pengorbanan seorang ibu. Tu kena jaga, maknanya kena taat dan patuh, melainkan tak boleh patuh dan taat dalam perkara yang maksiat ataupun mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas dalam ayat surah Al-Ankabut ayat 8 dan juga surah Luqman ayat 14 hingga 15 ini, bahawa tuntutan supaya bergaul dengan ibu bapa, berbakti keduanya selagi tidak melanggar ajaran Islam. Rasulullah SAW sendiri ketika asuh datuk dan bapa saudaranya, baginda sentiasa taat dan patuh pada mereka, berbakti dan menurut segala perintah. Bila sebut patuh dan taat ini, tinggal pula kedua bapanya pula macam mana nak bentuk anak dia. Bila seorang ibu bapa yang Muslim, kita kembali kepada hadis yang biasa saya baca, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu an yuhawidani aw yunasrani majlisani. Okey. Kepada kedua ibu bapanya lah nak letakkan dia dalam fitrah seorang Muslim ataupun Majusi ataupun Yahudi ataupun Nasrani. Okey, ibu bapa pula. Kalau nak menjadikan anaknya seorang Muslim, maka diajar baca Quran, diajar solat, diajar puasa, diajar buat baik, diajar benda-benda itu. Kalau nak suruh sebaliknya, maka tak pernah hidupkan ruh baca Quran dalam rumah, tak pernah hidupkan ruh solat dalam rumah, duk asyik dengan lagu, duk asyik tengok TV, duk asyik buat benda lara dan sebagainya. Itu tanggungjawab ibu bapa. Kalau setakat yang kata tolong jemur baju, tolong sapu rumah dan sebagainya, itu merupakan kita sebut sebagai pendidikan untuk pendedahan kepada mereka untuk membesar nanti. Tolong basuh pinggan, tolong masak sebagainya. Itu benda tu. Tapi yang paling penting adalah pendidikan ataupun pendedahan tentang Islam. Solat paling utamanya. Sebab kalau rumah yang tak pernah ada orang solat dalam tu, rumah tu adalah rumah gelap ataupun disebut sebagai kubur. Sama juga adalah rumah yang orang baca Quran. Kalau rumah tu tak pernah ada orang baca Quran, maknanya rumah tu adalah rumah walaupun nampak ada letup sebagainya, tapi rumah itu dalam kegelapan. Itu maksud dia. Itu nak katanya, Quran dan juga solat ini merupakan cahaya. Tak masuk lagi yang ada buat majlis ilmu tazkirah dan sebagainya dalam rumah tersebut. Okay. Itu maksud dia. Bukannya kita anak saya taat Ustaz, saya suruh bukan itu adalah dunia. Kita nampak kepada dunia dan juga untuk anak kita akhirat. Sebab itu juga ada hadis sebut, okey, didiklah anak kamu ajarlah anak kamu solat semasa umur 7 tahun dan rotanlah mereka semasa umur 10 tahun. Juga ada hadis lain. Nabi kata, apabila anak perempuan kamu, anak kamu umur 10 tahun, maka pisahkanlah tempat tidur mereka. Nak kata itu akhlaknya, itu adabnya Islam ajar. Dah tunjuk dah Nabi Rasulullah SAW. Itu tanggungjawab ibu bapa pula kena belajar. Kena cari ilmu, kena belajar, kena praktikkan.
Pada waktu dipelihara oleh bapa saudaranya, Abu Talib baginda tidak pernah lupa menunaikan tugas mengembala kambing. Sewaktu mencapai umur 25 tahun, bapa saudaranya menasihatinya berkahwin dengan Khadijah, seorang janda yang telah berumur 40 tahun. Nasihat itu juga diikutinya tanpa membantah sepatah kata pun. Sebab suruh gembala kambing, suruh berkahwin, maknanya benda-benda ini bukannya nak langgar perintah Allah, nak langgar perintah Tuhan. Dia hanyalah sebagai, orang kata apa, kebiasaan manusia. Menggembala kami ni kerja. Okay. Jangan pula bila orang kata apa, contohnya kita lah, mak kita kata pergilah cari kerja baik. Apalah maksud orang, mak kan duit banyak. Maknanya just, okay, cuba usahalah cari kerja yang baik, mungkin sebagainya. Wallah. Okay. Di atas kepatuhan dan kebaktian itu, bahkan telah mau kebaikan kepada dirinya. Okay. Benda ini, kebaikan ini kita tak tahu. Kita buat baru kita tahu. Okay, macam contohnya kita tengok contohnya adalah Jackie Chan, cerita kungfu Jackie Chan ke sebagainya tu, Jet Li sebagainya tu, bila berguru tu, bila dia kata je, Sifu, tolong ajar aku berguru. Dia tanya saya macam kan, Sifu, saya mau jadi guru, saya mau jadi anak murid kamu, tolong jadi guru saya. Cikgu dia tak peduli, semua Sifu dia tak peduli sebagainya. Lepas tu Sifu kata okey, pergi ambil baldi, ambil air, dia tak air, dia ambil sebagainya. Kemudiannya lalah kali dia tak sabar, marah, Sifu kenapa sampai air, bila aku nak belajar sebagainya. Itu maknanya hikmah apa yang kita buat surah bapa tersebut, hikmahnya kita akan tahu pada masa hadapan. Hikmah tu tak dapat tahu benda ni, cuma kita melihat bahawa selagi mana perintah itu tidak melanggar perintah Allah dan Rasul, maka buatlah, laksanakanlah. Okay. Siapakah yang menyediakan semua perbekalan setiap ingin bersenggerak, siapakah menggah hatinya dan sebagainya. Itulah dalam konteks Rasulullah SAW. Sesungguhnya, menderhakai ibu bapa merupakan satu dosa yang besar. Allah mengancamnya dengan siksaan api neraka. Telah banyak peristiwa dan kejadian menjadi bencana yang menimpa orang-orang yang derhaka kepada ibu bapanya. Peristiwa ini pernah menimpa seorang sahabat Rasulullah SAW, Al-Qamah, di mana sahabat ini termasuk yang paling banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, soal Al-Qamah lah, boleh Google lah Al-Qamah lebih seru macam mana, iaitu dia menderhaka kepada kedua bapanya. Okay. Dalam bab menderhaka ini, okey, macam mana pula kita dengan kalian pelajar-pelajar saya dengan ibu bapa yang bukan Islam. Okay. Contohnya kita tengok perintah itu mestilah perintah yang tidak melanggar perintah Allah. Apa dia perintah Allah? Perintah Allah tidak membenarkan syirik. Perintah Allah tidak benarkan kita minum arak. Perintah Allah tidak membenarkan kita berduaan dengan yang lain jantina yang boleh kahwin. Perintah Allah untuk kita tidak berzina. Perintah Allah kita tidak makan benda-benda haram dan banyak lagi. Okay. Selagi mana tak melanggar perintah-perintah itu, maka tiada menjadi masalah untuk kita taat. Contohnya mak kata baliklah, mak itu lama dah tak jumpa, rindulah kat anak mak, baliklah sini sebagainya. Okay. Cuma dan ada juga isu-isu yang bersabit adalah mak kita minta kita beli arak contohnya. Okey. Okey, benda tu. Okey. Sebab apa? Kalau kita beli, kita juga tu sama bersubhat dalam buat benda maksiat kepada Allah. Itu je. Ada macam tu. Okey. Macam yang saya sebut, saya dah sebut sebelum ni, dakwah itu luas. Terserahlah. Nak buat macam mana pun. Ada orang berani dia tegur mak dia, mak arak ni merosakkan, mak ni sebagainya. Mak, saya belajar dalam Islam, saya belajar Islam, kenapa Islam tak bagi arak? Islam melarang sesuatu tu mak, ada sebab dia, ada alasan dia. Yang mana paling penting kesihatan. Arak ni sebagai mak nanti hilangkan sebagainya. Okay. Masing-masing lah. Mungkin kita boleh katakan kita suruhlah, mak dah suruh kita boleh passing kat orang lain pula, mungkin kat saudara kita sebagainya yang bukan Islam untuk tolong kita. Itulah yang katanya kepulang kepada kebijaksanaan kalian. Okay, kita seterusnya adalah hadis-hadis yang lain. Saya nak bacakan hadis yang lain yang berkenaan dengan berbakti kepada ibu bapa ini. Redha Allah ada dalam redha kedua bapa dan kemurkaannya ada dalam kemurkaan keduanya. Hadis riwayat Al-Qurani. Kemudian hadis yang lain, mahukah aku kabarkan kepada engkau dosa yang paling besar? Pasal berkata, bahkan ya Rasulullah,
baginda bersabda mempersekutukan Allah dan menderhakai kedua ibu bapa. Dosa besar pertamanya syirik pada Allah. Yang kedua, derhaka pada kedua bapa. Tu level dia tu. Syirik pada Allah nombor satu, nombor dua derhaka pada kedua bapa. Nak katanya pentingnya kedua bapa ini. Okay, dalam konteks ini adalah untuk ibu bapa Muslim. Sama juga lah hadis tadi tu. Redha Allah ada pada dalam redha ibu bapa. Kemukaan Allah ada dalam kemukaan ibu bapa. Maknanya kalau mak ayah kita marah kepada kita, automatik juga amalan kita tidak terima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu katanya very pentingnya sebagai seorang Muslim untuk jaga kedua ibu bapanya. Sebab itu saya cakap kat kalian yang mana ibu bapa yang belum lagi Muslim, insya-Allah mudah Allah bagi dah kepada mereka untuk tunjukkan nilai sebenar Islam, yang mana Islam ini amat-amat menitik beratkan buat baik kepada kedua ibu bapa. Berjuang menegakkan agama Allah adalah suatu kewajipan bagi setiap umat Islam. Tapi sekiranya ada seseorang yang ingin berjuang namun itu terhalang kerana tugas setiap hari menjaga dan memelihara kedua bapanya, maka tugasnya itu dikira sama dengan berjuang jalan Allah. Okey, ini konteks adalah bila bertembung dengan sesuatu perkara dengan jaga mak ayah. Okey, ini dalam bab berjihad lah, berperang, angkat pedang, angkat pistol, angkat senapang tu. Maknanya dia ada mak ayah yang mana tak ada orang lain lah yang akan jaga mak ayah dia kecuali dia seorang je. Maka dalam konteks ini dia lagi utama, lagi afdal, lagi baik dia jaga mak ayah dia. Sebab kalau dia pergi berperang contohnya, maka jika dia meninggal, dia syahid masa perang, siapa nak jaga mak ayah dia? Itu sampai tahap tu Islam nak bagi tahu tak apa, yang berperang itu ada lagi orang lain yang lagi layak. Manakala jaga mak ayah ini kamu je yang boleh jaga mak ayah. Takkan nak harapkan kawan kamu jaga mak ayah kamu. Siapa dia? Dia pun mak ayah juga. Itu nak katanya pentingnya menjaga ataupun berbakti kepada kedua bapa dalam Islam. Okay. Kemudian dalam kitab Tanbihul Ghafilin, sebuah kitab adab ataupun kitab akhlak, disebutkan bahawa terdapat sebuah tugas yang mesti dilaksanakan oleh anak kepada kedua ibu bapanya. Okay. Yang pertamanya beri makan. Yang keduanya berikan layanan yang baik. Yang ketiganya menyahut panggilan. Okay. Menyahut panggilan ini contohnya kalian. Okay. Kalian balik kampung solat, tengah solat. Okay. Tengah solat tu tiba mak ayah panggil. Kita tengah solat. Macam mana nak buat? Okay. Kalau mak ayah kita faham, kita akan sebut keraskan sikit, Allahu Akbar. Oh, tengah solat. Kalau mak ayah kita faham lah. Kalau mak ayah kita tak faham, maknanya sebelum solat itu bagi tahu dulu tuan-tuan, mak, ayah, saya nak solat. Kalau mak ayah ada apa-apa, bagi tahu sekarang. Saya selesaikan dulu, kemudian saya nak solat. Sebab dalam Islam bila solat tak dapat berhentilah. Okay. Melainkan kalau kita rasa suara mak kita tu lain macam, kita berhentilah. Ada orang macam tu lah, terpaksa sebab dia rasa lain macam. Okay. Tapi kalau solat sunat dengan mak panggil, dengan ayah panggil, kita boleh berhenti. Sebab itu solat sunat sahaja. Panggilan mak ayah lagi utama daripada solat sunat. Tapi solat fardu dia beza. Okay. Kemudiannya adalah mentaati, yang keempatnya mentaati semua perintahnya kecuali perintah maksiat ataupun perintah syirik atau perintah dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudiannya yang kelima, berbicara dengan sopan dan lemah lembut. Okay. Jangan pula bertepuk tepuk bahu ayah, itu tolak kepala ayah sebagainya. Macam ibu pula. Okay. Walaupun kita baca dalam buku-buku motivasi sebagainya. Macam mana dia kata, anak ini umur 6 tahun ke bawah kena buat dia macam raja, macam permaisuri. 12 tahun 7 tahun hingga ke 12 tahun, masa tu pendidikan, kena didik, kena tarbiyah. Okey. 13 hingga 18, masa tu kena jaga betul-betul, kena monitor.
Okey, monitor dia elok. Kemudiannya 18 ke atas menjadi kawan. Jadi kawan itu maksudnya bukannya lesen kepada anak untuk tonjol mak ayah dia ke, sepak mak ayah dia ke, bro panggil ayah mak, panggil mak bro, panggil ayah bro, panggil mak sis dan sebagainya. Itu adalah kata apa, tidak diajar oleh Islam. Kita tengok, mungkin tengok cerita-cerita Hollywood dan sebagainya, bagaimana mereka panggil ayah dia? Panggil nama je terus, James. Okay. Kita kalau buat macam tu, memang tak lama tangan melekat kat pipi. Okay, nak katanya, adab Islam bahawa ayah adalah panggil ayah ke, abah ke, papa ke, daddy ke, abi ke, walid sebagai panggilan yang mulia seorang anak kepada ayah dia. Seperti mana kita jumpa datuk, jumpa datin, tasir sebagainya. Ayah itu panggilan paling mulia dia. Sama juga mak lah. Okay. Namanya walaupun kata apa, anggap macam kawan tapi bukan lesen untuk buat tolak kepala ke dan sebagainya. Okay. Kemudiannya yang keenam, berikan pakaian yang sesuai. Kemudiannya berjalan di belakangnya, tidak boleh mendahulunya. Ini adab dia. Sebab adab dia bila kita berjalan seiringan dengan orang tua, orang muda kena duduk belakang. Turut kat belakang je. Lambat pun lambat lah macam mana. Melainkan kalau rasa kita nak cepat, minta izin, ayah, mak, saya minta izin, saya kat depan dulu, saya rasa nak pergi toilet, saya tak boleh tahan sebagainya. Kemudiannya adalah berusaha mendapatkan keredaan mereka dengan sesuatu yang mereka suka oleh mereka, menjauhkan sesuatu yang tidak suka oleh mereka, mendoakan keduanya agar mendapatkan ampunan sekali berdoa untuk dirinya. Okey, insyaAllah kita start dah. Kita dengar azan Isya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung balik. Okay. Dalam buku ini, okay, dia penutup dalam bab berbakti kepada kedua bapa ini, ditutup dengan petikan daripada buku Tanbihul Ghafilin, iaitu 10 perkara yang mana seorang anak ataupun tanggungjawab seorang anak kepada kedua bapanya. Yang mana yang pertamanya adalah beri makan. Okay. Bila dia minta. Contohnya, mak kata, mak manggil dan sebagainya, anak usahalah. Sebab dulu masa kita kecil, mak usaha untuk sempurnakan permintaan kita, maka bila kita besar, mereka dah uzur, maka usahakanlah. Lagi-lagi sekarang ini, musim sekarang ini yang mana Foodpanda, GrabFood sebagainya, dunia hujung jari je. Silap-silap kita buat sendiri. Google resepi, cari bahan sebagainya, masak sendiri je. Okay. Yang keduanya, berikan layanan yang baik. Yang ketiganya, menyahut panggilannya. Saya cerita tadi, sahut panggilan tu bila solat macam mana. Kemudiannya adalah mentaati semua perintahnya, selagi mana tidak melanggar perintah Allah dan Rasul. Kemudiannya yang kelima, berbicara dengan perkataan yang baik, dengan lemah lembut, perkataan yang sesuai, sopan. Kemudiannya yang keenam, berikan pakaian bila mereka memerlukannya. Kemudiannya yang ketujuh, berjalan di belakangnya, jangan mendahulunya kecuali kita minta izin. Kemudiannya yang ke-8, berusaha mendapatkan keredaan mereka dengan sesuatu yang suka mereka. Okey, bukan maknanya adalah dia kata macam cerita Sa'ad bin Waqqas tadi, ibunya kalau dia tak kembali kepada agama asal, ibunya tak akan makan dan minum. Bukan macam tu, okey. Yang tu kena lawan juga macam tu. Dia ada cara dia. Cerita tu kalau kalian Google ada nampak bagaimana hikmahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu. Nak katanya pendekatan dakwah Rasulullah boleh kita contohi bila mak ayah kita buat sebagaimana ibu Sa'ad bin Waqqas buat. Okay. Kemudiannya yang ke-9, menjauhkan sesuatu yang tidak sukai. Okay. Tak kira lah, contohnya mak pernah sebut sebagai aku tak suka lah kawan ni yang sifat dan tahu mas sebagainya, maka kita kena raikan lah. Okay. Yang ke-10-nya adalah mendoakan keduanya. Okay. Mendoakan keduanya ni termasuk juga kalau mak ayah kita bukan Islam, yang hidup. Yang meninggal, mereka dah selesai dah urusan mereka.
yang hidup, doakan kesejahteraan mereka dan juga doakan juga mereka dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Saya dah sebut sebelum ini, kita ini manusia hanya usaha sahaja yang boleh buat. Tetapi hidayah datang dari Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon kepadamu, ya Allah, yang maha pemurah lagi maha penyayang, yang memberikan hidayah. Kurniakanlah hidayah Islam kepada kedua bapaku selagi mana mereka masih hidup. Itu je kita boleh buat. Tak boleh buat apa dah. Yang kita boleh buat, usaha kita bagi contoh Islam sebagainya. Itu saja kita buat. Yang lain semua serah pada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Dan kita dah sebelum ni kan bagaimana bapa saudara baginda Abu Talib, dan masa kita baca sirah bawah ni kan, itu ibu bapa saudara Nabi tu meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kemudiannya adalah sebagai anak yang soleh, maka tugas-tugas berbakti kepada ibu bapanya merupakan tugas utama sebelum tugas-tugas duniawi lainnya dilaksanakan. Demikianlah tuntunan Rasulullah SAW sebagai pernah baginda melaksanakan dalam kehidupannya. Okay, mungkin kita akan kata, logik kita akan kata bahawa Nabi anak yatim, umur 6 tahun, yatim piatu. So, bila masa Nabi berbakti kepada apa? Mungkin benda ni yang, yalah, kita orang main akal kan. Mungkin tak semestinya dia yatim piatu, dia tak boleh berbakti kepada kedua bapa. Kita boleh contohkan kedua bapa ni adalah mereka yang lanjut usia pada kita. Okey. Ibu bapa dah tak ada, tak apa. Ada lagi orang tua yang lain. Okey. Melainkan mungkin kampung tu dikenakan sumpah tak ada orang akan hidup selepas umur 40. Mungkinlah, wallahu alam lah. Okey, mungkin satu ialah tu tak ada orang tua. So, tapi jika ada orang tua, tak kira lah siapa dia pun, pak saudara kita ke jiran sebelah rumah kita sebenarnya pun, tapi yang lebih tua daripada kita, maka dengan kita menghormati mereka, dengan kita berubat kepada mereka, itu pun sudah orang kata apa, sebagai berbakti kepada bapa. Cuma bila kita ada ibu bapa kandung, maka itulah kewajipan kita yang paling utama. Juga termasuk kedua ibu bapa mertua, juga termasuk dalam bab untuk kita wajib mematuhi dan juga wajib menjaga mereka. Itu konteksnya. Okay? Jangan kita nak main akal, Nabi, mak ayah dia meninggal masa baginda kecil, so kat mana ceritanya yang berbakti kepada bapa yang Nabi buat dah. Jaga-jaga hati-hati mulut kita tu, jangan terlebih. Maknanya kalau kita tak tahu benda ni, cukup kita diam. Okey. Sekarang ni dunia hujung jari je. Ada orang nak berguru, alhamdulillah. Ada orang kata tak nak berguru lah, cukup saya ala English. Saya mahir English kot. Tak apalah, kalau dia tak English pun saya boleh bacanya, saya faham dan sebagainya. Tapi sebaik-baiknya benda-benda ni, benda-benda bila melibatkan keimanan kepada Allah ini, belajarlah dengan seseorang dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan sebab belajar itu, pemahaman kita lebih lagi mendalam. Okey, kalau bahasa Arab sebut dakik. Bukannya kita duk baca yang teks saja. Baca teks saja, faham yang teks saja, tapi kita tak faham yang tersirat di sebalik teks tersebut. Okey. Itu kita berakhir dalam bacaan kita untuk akhlak ataupun adab akhlak Rasulullah SAW yang kedua, iaitu berbuat baik kepada kedua bapa, yang mana insya-Allah nanti selepas ini yang ketiganya akhlaknya kehidupan berjiran. Kita akan sambung pada pertemuan kita selepas ini insya-Allah. Okey. Jadi saya bukalah. Kita akan berhenti pada 9.10 ataupun 9 suku lah, paling lambat pun 9 suku lah. Okey. Jadi saya buka untuk sebarang soalan. Saya rasa ramai nak tanya ni, kalau bila bab ni bab paling popular ni. Okey. Kalau ada soalan, dipersilakan. Okey. Tak ada soalan? Tak ada soalan, ajaib ni.
Okey. Oh, tak ada soalan. Tak ada soalan tak apa. Okey, tak ada soalan. Kita masuk kepada nak bercerita pasal apa rasanya sebab kita ni sudah berada pada hujung Syawal. Kita dah boleh bersedia untuk nak baca dalam bab korban dan juga akikah. Tak lama lagi insya-Allah kita akan sambut kata apa hari raya haji. Juga kalau kita yang tak pergi haji, kita kat sini sambut hari raya korban. Iaitu kita melakukan sembelihan. Yang mana sembelihan itu adalah sembelihan ibadah. Bukan sembelihan kosong-kosong, sembelihan ibadah. Okey. Okey, tak ada Soalan 1 tak ada. Soalan 2 tak ada. Soalan 3 pun tak ada. Okey. Tak ada soalan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita nak untuk malam ni kita kepada perkara-perkara hashtag ibadah kita masuk kepada wirid selepas solat. Okey, wirid ini zikir ini adalah sunat sahaja. Cuma orang kata apa ambillah kita bukan katanya kan siapa yang bangun selepas salam tu bangun tu sombong, bukan. Maknanya kita ambillah masa sedikit dalam masa 10 minit je. Tak mengganggu apa pun. Okey, kalau kita ada amal, kalau kita ada hal lain pun sikit kejap aja. 2-3 minit saja. Bahkan tak sampai lama pun. Okey, untuk kita berzikir selepas solat. Okey. Zikir selepas solat ini paling basic adalah selepas kita bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka ucapkanlah istighfar. Astaghfirullahalazim. Sebab apa kita istighfar? Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takut-takut solat tadi kita terlalai. Solat tadi kita tak khusyuk, maka kita istighfar. Astaghfirullahalazim. Okay, dia sama konteks dia bila kita jawab exam, yang mana kita biasa dah bila exam ni, orang kata kita luangkan 5 minit terakhir tu semak dulu kita buat apa, jawapan kita dan sebagainya. Okey, untuk solat dia tak ada semak, dia cukup istighfar, astaghfirullahalazim. Sebab kita manusia biasa tak terlepas daripada kesilapan walaupun dalam solat sekalipun. Nabi SAW baginda istighfar 1000 kali sehari. 1000 kali sehari. Bukan selepas solat tapi sepanjang masa. Okay, kita lepas solat je tu pun 3 kali. Selepas solat kita istighfar 3 kali, 5 kali solat, 5 kali 3, 15 kali istighfar je sehari. Baginda 1000. Itu Nabi tu, itu Nabi dan Rasul tu maksum. Memang confirm masuk syurga. 1000 kali. Kita 15 kali. Maknanya kita ada hutang lagi. Kalau kita nak bandingkan Nabi, kita ada hutang lagi 985 kali istighfar. Okey. Tu. Okey, kita mengaku kita umat Nabi Muhammad, tapi kita tak mampu nak ikut sunnah baginda. Okey. Mana selepas istighfar kita akan sebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kalau sepanjang sangat sebut la ilaha illallah pun apa? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Okey. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Okey. Kemudiannya Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Okey, itu yang biasa. Okey, ataupun ringkasnya astagfirullah. Banyak astagfirullah. Cukup kita sebut astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim sebelum kita pergi buat kerja lain.
Janganlah kita Assalamualaikum terus bangun. Okey, cubalah istighfar dulu sebab kita tahu solat kita macam mana. Okey, kalau kita berjemaah, kita tengok kawan-kawan sebelah kita bangun tu, tak apalah. Sangka baik je, tak apa. Itu dia punya pasal. Cuma kita belajar untuk istiqamah lepas salam, istighfar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Okay. Lepas itu, lepas astaghfirullah, lepas la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lepas Allahumma ajirna minan nar, kemudian kita akan baca Allahumma antas salam. Ini panjang, tak apa. Panjang kalau sepanjang tak apa. Okay. Lepas itu kita baca Fatihah. Okay. Maknanya dalam solat kita dah baca, kalau solat zuhur 4 kali Fatihah, kita baca pula sekali Fatihah lepas salam, maknanya kita dah baca 5 kali Fatihah. So, dalam masa sehari kita dah baca 17 kali Fatihah, tambah pula 5 kali Fatihah selepas solat, kita baca Fatihah 22 kali setiap hari. Maknanya 22 kali setiap hari ni, kalau kata apa, saya boleh tengok, kalau baca 22 hari sehari, hari kedua tu tak payah tengok buku dah, tak payah tengok phone dah, boleh baca confirm lancar dah tu. Okay. Kalau sangkut lagi, itu ujian untuk dia lah. So, kena usaha lagi lah. Okay. Itu nak katanya. Baca Fatihah. Okay. Kemudiannya lepas baca Fatihah, baca ayat kursi. Okay. Kemudiannya, bila dah berzikir dan sebagainya, maka seeloknya lah kita tutup dengan doa. Okay, doa apa yang nak dibaca? Doa ini banyak terpulang kepada kita. Dan juga yang penting sekali, doa ini kita boleh baca bahasa Melayu. Yang kalau rasa yang nak baca bahasa Cina pun, bacalah. Yang boleh mahir bahasa Cina, bacalah bahasa Cina. Yang boleh bahasa Melayu, bahasa Melayu. Yang boleh bahasa Arab, bacalah bahasa Arab. Tak ada masalah. Allah Maha mengetahui. Jangan risau. Yang kita kata, ni Allah faham ke bahasa Cina? Jangan. Allah yang ciptakan kita, confirm lah. Allah tahu apa yang kita buat, apa yang kita sebut. Okay. Okay, kalau saya tengok Google Translate ni, ya Allah ya Tuhan kami, Ocean Day, woman day Shan Day. Okay. Terpulang lah. nak guna bahasa Cina ke bahasa Tamil ke sebagainya, tak ada masalah pun. Okay. Kalau rasa kita boleh bahasa Melayu, bahasa Melayu. Ya Allah ya Tuhanku. Pertama yang kita doa adalah Allah terima salat kita. Yang kedua kita doa adalah Allah kurniakan kita kesihatan, kebahagiaan, kegembiraan kat dunia, kesihatan, kebahagiaan kat akhirat, dan juga jauhi azab api neraka. Rabbana atina. Dan kemudiannya seterusnya doa apa lagi? Doa yang seterusnya kita boleh sebut doa untuk anak-anak kita, okay, ataupun pasangan kita. Dan kemudiannya macam sebut tadi lah, doa untuk kedua ibu bapa kita. Okay. Kalau yang Muslim, maka doakanlah mereka selamat, mereka gembira dan ampunkanlah dosa mereka. Kalau bukan Muslim, maka doakanlah mereka dapat hidayah sebelum meninggal. Itu tanggungjawab kita sebagai anak. Okay. Kemudiannya doa apa lagi? Doalah apa pun, tak ada masalah pun. Kalau kita baca Allahumma barik lana pun tak ada masalah. Sebab Allahumma barik lana itu doanya adalah, ya Allah ya Tuhanku, berkatilah rezekiku. Okay. Kalau nak makan pun boleh doa tu juga. Kalau masa solat pun Allahumma barik lana fima razaqtana, ya Allah ya Tuhanku, berkatilah rezeki yang engkau kurniakan kepadaku. Sebab rezeki ini luas, bukan sebenarnya makan je. Rezeki ini luas. Okey, minta Allah berkati. Sebab kita dalam bab rezeki ni, contohnya dalam bab makanan ini, kita nak yang pertamanya adalah bersih, yang keduanya adalah halal, tapi yang paling mahal yang ketiga itu adalah, yang ketiga tu kita nak berkat. Okey. Kita dapat tidur, alhamdulillah, tidur lena sebagainya, tapi dapat tidur yang berkat itu. Dan berkat itu macam mana? Tidur itu walaupun sekejap, tapi kita rasa selesa, kita rasa boleh beribadah dengan sempurna. Okey, makan memanglah berkat kita nak. Okey, buat kerja, dapat gaji yang berkat. Berkawan cari kawan yang baik sebagainya, tapi nak cari kawan yang orang kata apa, yang ada barakah ini susah. Kawan ada barakah ni apa?
Kalau ada barakah ini, tengok kita buat salah, dia tegur. Sebab kadang ada kawan tak nak tegur sebab dia kata kalau aku tegur nanti dia tak nak belanja aku dah. Dia tak nak kawan aku, so dia tak siapa lah nak sponsor, nak belanja aku sebagainya. Ada yang macam tu pula. Kawan yang barakah ini, yang barakah ni, berkat dengan barakah ni samanya. Berkat bahasa Melayu, barakah ini bahasa Arab. Yang barakah ini, tak kira lah kamu nak belanja, kamu tak dan sebagainya. Kalau kamu buat salah, tegur, tetap tegur. Itu tanggungjawab aku, nak jaga kamu daripada jatuh daripada api neraka, sebagaimana aku tak nak aku ni jatuh ke dalam api neraka. Itu yang paling susah nak cari. Okey. Itulah sedikit sebanyak berkenaan dengan hashtag dengan ibadah yang mana kita baca bukan selepas solat, iaitu zikir-zikir yang basic-basic sahaja. Okey. Mudah-mudahan kalian boleh ingatlah dan boleh praktikkan. Terutamanya cukuplah astagfirullah pun tak apa dah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Mudah-mudahan insya-Allah solat itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dengan sebab solat itu diterima Allah Subhanahu Wa Taala, kita diampunkan dosa, dan seterusnya dengan sebab solat yang sempurna diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu, kita dapat menjauhkan diri kita daripada melakukan maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Insya-Allah. Okey? Ada soalan? Kita ada 5 minit lagi untuk kita berakhir pada malam ini, sesi yang keempat. Okey. Okey, tak ada. Dia rukun, wajib itu masa solat je. Yang selepas solat itu tak ada masalah. Tak ada masalah pun. Kalau terus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillah, baca doa tu tak ada masalah. Tak ada masalah. Tak ada siapa boleh kata apa pun. Tak ada masalah. Okey. Dia bukan kata semua, mungkin kita ada hal lain. Okey. Mungkin kita teringat sebab macam dulu saya sebutkan. Kadang syaitan ni masuk bila Allah tu terus kunci tu kat situ, kereta tak kunci lagi, rumah, alamat rumah elektrik, dapur saya tak tutup lagi sebagainya. Kita solat tu pun keadaan kita macam untuk melawan sebagainya. Bila salam tu Assalamualaikum warahmatullahi, ya Allah yang Tuhan ku, terimalah solatku ya Allah, amin ya rabbal alamin, terus pergi apa yang diingat tu. Tapi percayalah, masa ni, masa angkat takbir tu, semua benda terlintas. Tapi bila dah bagi salam, kita dah lupa dah apa yang kita perintah tadi. Itulah nak katanya mainan syaitan. Tu kena berhati-hati tu. Sebab itu fungsi syaitan, itulah tugas dia, untuk dia larikan, untuk dia lalaikan kita daripada ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita waktu lain susah mungkin ingat Allah, tapi masa solat sajalah yang waktunya, tapi masa itulah syaitan nak kacau. Masa makan kita bismillahirrahmanirrahim makan, tak ingat dah rezeki ni Allah bagi ke dan sebagainya. Okey. Okey, soalan yang kedua adalah berkenaan dengan orang kata apa, terbabas sebab tertidur dan sebagainya. Maka bila dah habis waktu, maka solat sahaja solat qada. Okey. Subuh sekarang ni 7.5 minit, 7.1 minit habis. Maka kalau kita terbangun 7.10, maka solat qada, solat sahaja. Okey, solat qada ini adalah bila kita terbangun tersedar, cepat-cepat kita buat solat qada tersebut. Allah, sahaja aku solat fardu subuh, 2 rakaat qada kerana Allah Taala, Allahu akbar. Solat aja. Itu sahaja. Solat yang tak sah sebab dia kurang daripada syarat sah solat tu. Apa 5 syarat sah solat? Aurat terbuka, belum masuk waktu, tak ikut kiblat, tak ada wuduk ataupun tak mandi wajib, kemudiannya ada najis pada pakaian, pada badan, pada tempat sujud, pada tempat solat. Itu solat tak sah. Yang lain, kalau solat fardu boleh buat selepas subuh, matahari naik pun kita boleh solat fardu, itu niat qada. Selepas asar pun kita boleh solat fardu sebab niat qada. Okey. Sebab kalau solat sunat tak boleh buat selepas subuh, masa matahari naik itu tak boleh buat solat sunat. Maknanya kalau kita dah selesaikan solat subuh, kita tak boleh solat sunat dah. Okey. Sama juga kalau kita dah selesai solat asar, kita tak boleh solat sunat dah. Tak ada solat sunat selepas solat subuh dan juga solat asar.
melainkan kita nak solat qada. Cuma kalau nak solat qada ini jangan buat kat masjid depan-depan orang sebab orang tak faham. Orang cuma akan kata kita ni manusia pelik sebab selepas subuh pergi solat lagi, selepas asar pergi solat lagi. Tak belajar ke? Kalau dia tahu mu'alaf, Ustaz Kimi ni mesti ajar lain benda ni. Mesti ajar benda lain dekat budak-budak dia ni. Sampai nak solat juga lepas asar ni. Dah terlebih-lebih ni. Itu maksud dia. Okey. Solat tak sah sebab tak cukup 5 syarat sah solat tu je. Yang lain ada bab lain lah pula. Okey. Ada soalan lain? Yang bab wajib-wajib tu dah masa solat je. Lepas salam itu dah tak ada dah. Solat bersalam itu adalah peluang sebab kita nak berjumpa dengan Allah SWT ni 5 kali sehari sahaja. Okey, yang betul-betul yang khusus lah, yang khusus. Okey. Maka ada orang mengambil peluang tersebut. Contohnya dia kata, aku nak 10 minit sebelum azan dan 10 minit selepas salam. Nak masa tu, masa nak solat tu, aku tak nak kacau sebagainya. Ada orang macam tu. Ada orang mungkin sebab busy, mungkin sebab kerja dan sebagainya, datang angkat takbir Allah Akbar, bagi salam terus keluar. Mungkin beredar, mungkin busy dan sebagainya, tak apalah. Itu rezeki masa masing-masing. Mat, mana pasangan hidup Mat? Nah. Okey. Tak ada tu. Dah diam dah semua tu. Dah menunggu-nunggu bila nak berhenti dan sebagainya. Okay, insyaAllah terima kasih banyak-banyak kerana kesudian untuk join kelas sesi keempat kita pada malam ini. Mudah-mudahan insyaAllah ada manfaatlah yang saya kongsikan malam ini, iaitu dalam bab berbakti kepada kedua ibu bapa. Yang masih ada ibu bapa, tak kiralah yang Muslim ataupun bukan Muslim, itulah nikmat yang Allah kurniakan kepada anda, maka hargailah nikmat tersebut. Tanya-tanya khabar, terutamanya yang bukan Muslim itu tanya-tanya khabar. Banyak-banyak nak tanya khabar, mak ayah, mak apa khabar, apa khabar, sebagainya. Kalau kita tak mampu nak bagi duit, tak ada masalah pun. Kita tanya khabar, telefon banyak kali, sebagainya. Sampai mak pula tanya, kau ni telefon banyak kali, nak duit ke apa? Tak ada, nak tanya khabar saya. Guru saya pesan, supaya selagi mana mak hidup, saya nak balik, tak mampu. Saya nak bagi duit pun tak mampu, jadi saya tanya khabar saja. Mak sihat, sebagainya, itu sahaja. Okey. Dapat dengar suara mak juga merupakan satu inspirasi kepada saya untuk teruskan kehidupan. Nak puji mak ayah tu kena tinggi-tinggi sikit lah. Okay, inspirasi ke dan sebagainya. Mencari visi. Saya tak jumpa visi saya lah. Dia pun mak baru nampak saya punya wawasan hidup dan sebagainya. Okay. Mudah-mudahan insya-Allah, kalau tak kita, mudah-mudahan dengan sebab kita selalu tanya khabar sebagainya, merupakan asbab mereka dapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okey. Satu peluang yang besar, satu rezeki yang besar jika orang masuk Islam dapat hidayah sebab kita yang buka pintu hidayah tersebut. Kita yang buka, hidayah itu dari Allah, tapi kita yang ketuk pintu hati itu. Okey. InsyaAllah, mudah-mudahan kita menjadi seperti itu. InsyaAllah ada rezeki dah, insyaAllah. Dan juga macam biasa, kalau ada yang kesusahan, ada yang kesempitan sebagainya, beritahu. Jangan simpan sesuatu, share lah. Mudah-mudahan insyaAllah sama-sama kita dapat bantu sesama lain. Sebab kita Muslim, saudara Muslim. Nak orang siapa lagi? Kita je lah. Okay? Dan kemudiannya adalah kita dah nak habis Syawal. Kalau ikut, esok merupakan hari last untuk siapa yang belum start puasa 6 hari. Sebab apa, kita akan habis hari Jumaat. Sempat ke 6 hari. Hari ni hari last sebenarnya. Hari ni hari last. Okay. Mana-mana yang belum berkesempatan untuk puasa sunat 6 hari Syawal, maka boleh mulakan. Tak apa. Tak cukup 6 hari pun tak apa. Yang penting kita dah usaha. Sebab kalau ada rezeki jumpa Syawal depan, itu merupakan rezeki takdir Allah. Kalau tak jumpa, maka kita pergi ke USJ 22, Tanah Perkuburan Islam. Dan juga insya-Allah mudah-mudahan kita diberikan keselamatan oleh Allah SWT daripada sebarang penyakit hati ataupun penyakit zahir, penyakit batin, pandemik COVID-19 dan sebagainya penyakit lain, semuanya insya-Allah mudah-mudahan kita diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okey, ampun dan maaf ada salah silap. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih banyak-banyak kerana
menyertai kelas kita pada malam ini. InsyaAllah kita jumpa lagi. Kalau tak besok, macam biasalah Selasa, Rabu, kemudiannya Jumaat. Dan juga kita akan tutup pada hari Ahad lah. Kalau besok tak ada, kalau besok ada, maka tutup hari Jumaat. Sebab kami tu saya bertugas, so memang tak adalah. Okay, melainkan nak buat pagi tu, itu melainkan. Okay. Dan juga yang bercuti pada besok hari, selamat bercuti. Yang tak bercuti macam saya, ada kat masjid. InsyaAllah esok cuti ni. Cuti umum untuk Hari Keputeraan Agong. Okay. Okay, saya tutup kelas kita ini dengan lafaz mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tangguhkan kelas kita pada malam ini, sesi yang keempat dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.